Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada anak-anak pelajar, para ibu bapa dan rakan-rakan guru di luar sana. Cikgu harapkan anda pada hari ini sihat walafiat dan dapat meneruskan pembelajaran khususnya dalam subjek sejarah. Dan pada hari ini kita bersama dengan Kelantan Ikhlas SSTP JPN Kelantan. Terlebih dahulu, tajuk yang cikgu nak fokuskan pada hari ini iaitu perluasan kuasa British di Singapura, bermakna dalam bab yang kedua, tingkatan 3, iaitu antaranya ialah Singapura merupakan salah sebuah daripada negeri-negeri selat selain daripada Pulau Pinang dan Melaka. Baiklah pelajar, hasil pembelajaran hari ini diharapkan pelajar-pelajar dapat menguasai hasil pembelajarannya iaitu hasil pembelajaran diharapkan pelajar akan dapat 7.2.1 iaitu menjelaskan perluasan kuasa British di Singapura. Sekali lagi, menjelaskan perluasan kuasa British di Singapura. Dan K 7.2.8 iaitu membahaskan iktibar yang diperoleh daripada peristiwa campur tangan dan penjajahan. Diharapkan pelajar-pelajar dapat menguasai hasil pembelajaran ini di akhir pembelajaran kita. Ini merupakan paparan untuk melihat lokasi dan kedudukan peta Singapura. Jika dilihat, Singapura berada di sebelah selatan semenanjung Tanah Melayu yang inilah merupakan pertapakan British yang kedua selepas British mendapatkan Pulau Pinang. Baiklah pelajar. Terlebih dahulu juga, sukacita cikgu ingin maklumkan penegasan kepada pelajar semua tentang pemahaman istilah sejarah. Sebelum kupasan tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, baiklah cikgu nyatakan satu persatu tentang istilah sejarah yang perlu anda ketahui dan anda perlu mencatat. Yang pertama ialah perjanjian. Maksud perjanjian ialah dokumen rasmi, persetujuan yang melibatkan dua pihak. Dalam situasi ini, jika kita lihat persetujuan antara pihak British, Tanah Melayu dan Belanda, itu sebagai contoh antara dua pihak. Perjanjian melibatkan dua kuasa. Dan yang kedua ialah pengaruh Barat. Pengaruh Barat merupakan pegangan kuasa Barat yang ingin datang ke alam Melayu. Jadi pada tajuk hari ini, yang kita fokuskan ialah berkaitan dengan Pulau Singapura yang menjadi sasaran yang kedua British setelah British mendapatkan Pulau Pinang. Dan yang ketiga ialah manipulasi. Apakah maksud manipulasi pelajar? Manipulasi ialah memonopoli ataupun menguasai sama ada dalam aspek politik dan ekonomi. Dan yang keempat ialah Cap Mohor. Cap Mohor ini merupakan satu peralatan diraja untuk mengesahkan perjanjian. Ini merupakan istilah yang terdapat dalam perluasan kuasa British di Singapura. Diharap pelajar dapat mengingati istilah ini kerana amat penting untuk membantu pelajar semasa menjawab soalan peperiksaan nanti. Seterusnya, pengenalan berkaitan dengan tajuk ini iaitu 1.2 pertapakan British di Singapura. Setelah British menguasai Pulau Pinang, terlebih dahulu British berusaha meluaskan pengaruh di wilayah yang lain di alam Melayu. Selain daripada Pulau Pinang, British nak dapatkan Singapura. Dan selepas daripada Perang Napoleon tamat, British terpaksa memulangkan semula pertempatan tersebut kepada Belanda. Di sini kita dapat melihat bahawa satu perebutan ataupun satu persaingan kuasa yang cukup hebat
di alam Melayu pada ketika itu, iaitu antara Belanda dan British. Kerana British kerana Belanda yang sebelumnya menduduki Indonesia, iaitu di Pulau Jawa, iaitu di Pelabuhan Betawi. Dan British, pada masa yang sama, British menugaskan Stafford Raffles dan William Farquhar mencari pelabuhan baru. Pelabuhan yang cikgu maksudkan di sini ialah Pelabuhan Singapura, yang menjadi sandaran utama British untuk kuasai dalam aspek ekonomi. Seterusnya pelajar, latar belakang. Di sini cikgu ingin perjelaskan dan ingin memaparkan kepada semua pelajar berkaitan dengan sedikit latar belakang Singapura. Kerana apabila kita belajar satu-satu negeri selat, kita perlu mengetahui tentang latar belakang sesebuah negeri. Jadi di sini nak bawa pemikiran anda kepada kupasan latar belakang Singapura. Singapura ialah wilayah pada asalnya, wilayah Kesultanan Johor Riau pada asalnya. Dan Johor, Singapura dan Kepulauan Riau ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman yang tinggal di Singapura pada masa itu. Boleh dikatakan Singapura pada asalnya ialah milik Kesultanan Johor sebelum kedatangan British. Dan pada masa yang sama, pemerintah Kesultanan Johor Riau, iaitu Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga dan mengadakan hubungan yang baik dengan Belanda. Ini secara rangkuman, saya ingin pertegaskan kepada pelajar bahawa secara keseluruhannya Singapura asalnya ialah milik Kesultanan Johor Riau sebelum British mendapatkan Singapura. Ini cukup berbeza dengan apa yang berlaku di Pulau Pinang berbanding dengan Singapura. Baiklah pelajar, antara kepentingan British tanpa kepentingan terhadap dari segi aspek ekonomi maupun politik, British tidak ingin menguasai. Kerana Singapura merupakan sebuah pelabuhan yang amat penting kepada mereka pada masa itu. Dan di sini cikgu ingin perjelaskan bahawa mahukan sebuah pelabuhan yang strategik. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa Singapura merupakan satu pelabuhan yang strategik yang menjadi kunjungan kepada pedagang-pedagang sama ada di Asia Barat dan Eropah pada masa itu. Dan kedudukan Singapura di selatan semenanjung Tanah Melayu dapat mengawal kegiatan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda. Itu merupakan aspek yang kedua. Dan aspek yang ketiga ialah Singapura boleh memainkan peranan sebagai pusat pengumpulan hasil-hasil ekonomi alam Melayu. Ini merupakan secara keseluruhannya bahawa memanglah Singapura menjadi kepentingan kepada British. Aspek yang pertama yang pelajar perlu ketahui ialah kedudukan Singapura yang strategik. Yang kedua, untuk mengawal kegiatan perdagangan Selat Melaka pada ketika itu. Dan mahu menjadikan Singapura sebagai satu pelabuhan. Satu pelabuhan untuk mengumpulkan hasil-hasil barangan atau bahan mentah di alam Melayu untuk diperdagangkan ke negara-negara luar. Ini jika dilihat merupakan satu aspek ekonomi yang perlu pelajar ketahui bahawa kepentingan Singapura kepada British. Baiklah pelajar, seterusnya. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang membawa kepada pertapakan. Dengan kata lain dipanggil satu kronologi, satu proses yang berlaku daripada pegawai-pegawai British untuk mendapatkan Pulau Singapura. Bulan Januari 1819, Stafford Raffles dan William Farquhar datang ke Singapura. Ini maknanya dihantar satu pegawai, pegawai British. Dan yang berikutnya mengadakan perjanjian awal dengan pemimpin Singapura pada ketika itu ialah Temenggung Abdul Rahman. Di manakah asalnya Temenggung Abdul Rahman? Sebenarnya Temenggung Abdul Rahman berasal daripada Kesultanan Johor Riau. Memanglah Singapura merupakan hak milik Kesultanan Johor Riau pada peringkat awalnya.
Jadi apabila British ingin mendapatkan Singapura, perlu berunding atau membuat perjanjian dengan Temenggu Abdul Rahman. Seterusnya, sebelum menduduki Singapura, British perlu mendapat pengesahan daripada Kesultanan Johor Riau terlebih dahulu. Dan British cuba memanipulasi isu pewarisan takhta Kesultanan Johor Riau. Pada masa yang sama, Kesultanan Johor Riau mengalami masalah pewarisan takhta. Dan pewarisan takhta ini diambil peluang oleh British untuk menguasai Singapura. Di sini, cikgu ingin perjelaskan dan cerita sedikit berkaitan dengan isu pewarisan takhta Kesultanan Johor Riau. Baiklah, yang pertama, situasi di Johor Riau tersebut membolehkan Stamford Raffles mengambil peluang, iaitu memujuk pemerintah Johor Riau, iaitu Temenggu Abdul Rahman, dan menjemput Tengku Husin ke Singapura. Baginda diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau dengan gelaran Sultan Husin Muhammad Shah. Ini merupakan satu pergolakan yang berlaku di Kesultanan Johor Riau yang membolehkan British mengambil peluang di atas perebutan takhta ini. Baiklah pelajar, ini merupakan antara perjanjian, antara perundingan yang berlaku antara dua pihak, iaitu pemerintah Johor Riau dengan British. Antaranya, kronologi yang pertama ialah perjanjian 6 Februari 1819 antara Stamford Raffles merupakan pegawai British, iaitu menandatangani perjanjian dengan Sultan Husin dan Temenggu Abdul Rahman. Jadi, Sultan Husin dan Temenggu Abdul Rahman merupakan pemerintah Kesultanan Johor Riau pada ketika itu. Ini perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama yang membolehkan British mendapatkan Singapura. Dan kesan di sebalik daripada perbincangan dan rundingan antara kedua-dua pihak itu, pertempatan British di Singapura diiktiraf. Diiktiraf maknanya secara rasminya British dapat menduduki Singapura. Dan British pada masa yang sama, British menaikkan bendera Union Jack. Apakah maksud British menaikkan bendera Union Jack? Tujuannya ialah untuk menandakan rasminya kedudukannya di Singapura, iaitu pada 13 Februari 1819. Ini merupakan kesan daripada perjanjian pada 6 Februari 1819. Baiklah pelajar, untuk rundingan yang kedua. Perjanjian 2 Ogos 1824. Ini perjanjian yang kedua. Residen Singapura pada waktu itu, apabila secara rasminya Singapura sudah diduduki oleh British, residen Singapura, pentadbir Singapura pada waktu itu ialah John Crawford. John Crawford ini menandatangani sekali lagi dengan pemerintah Kesultanan Johor Riau, iaitu Sultan Husin dan Temenggu Abdul Rahman. Apakah tujuan mereka menandatangani perjanjian yang kedua? Tujuannya ialah untuk mengukuhkan kedudukan. Pada peringkat awal tadi, Stamford Raffles. Peringkat yang kedua ialah John Crawford. Di sebalik daripada itu, menampakkan impak atau menampakkan kesan daripada perjanjian yang kedua, iaitu Singapura diserahkan kepada British buat selama-lamanya. Dan Sultan dan Temenggu Husin, Temenggu Abdul Rahman, hilang kedaulatan ke atas Singapura. Hilang kuasa ke atas Singapura, dan Sultan dan Temenggu diberi pampasan dan pencen seumur hidup. Ini merupakan dua perjanjian. Diharapkan pelajar perlu ingat dua perjanjian dan dua kesan sebelum British secara rasminya dapat menduduki Singapura. Baiklah pelajar. Seterusnya, berdasar kepada tajuk yang kita pelajari tadi, ini sebagai aktiviti pengukuhan ataupun cikgu nak paparkan kepada pelajar tentang cara-cara mengulang kaji tajuk yang cikgu paparkan sebentar tadi. Diharapkan pelajar membuat nota ringkas
berkaitan dengan pertapakan British di Singapura, iaitu yang pertama, pelajar perlu baca dengan tekun tentang tajuk yang cikgu paparkan tadi dan pelajar faham dan cuba hayati tajuk tersebut, tulis nota ringkas dan jawab soalan yang berkaitan dengan subtajuk. Apabila anda lupa, cuba ulang baca dan jawab soalan secara berterusan. Ini cara mengulang kaji setiap subtajuk yang cikgu paparkan kepada pelajar semua. Baiklah, seterusnya. Rumusan daripada pembelajaran untuk tajuk Singapura. Dan pelajar sudah pun mempelajari tentang Pulau Pinang. Melalui beberapa perjanjian dengan Kesultanan Johor, British dapat menguasai Singapura. Yang tadi, cikgu sudah pertegaskan kepada pelajar bahawa ada 2 kali perjanjian antara pihak British dengan Singapura. Cikgu ulang sekali lagi sebagai peringatan mesra kepada pelajar semua. Iaitu perjanjian yang pertama yang dihantar wakil ialah Stamford Raffles. Dan perjanjian yang kedua ialah British menghantarkan John Crawford. Ataupun John Crawford pada masa itu dilantik sebagai residen Singapura setelah British membuat perjanjian yang pertama. Semua kawasan laut, selat dan pulau kecil dikuasai oleh British kecuali kediaman Sultan dan Temenggung. Ini menampakkan secara rasmi kedudukan British ataupun pertapakan British di Singapura. Jadi, sebagai warga negara yang merdeka dan berdaulat, harus cintakan negara, haruslah berusaha dan bekerjasama dengan pemimpin untuk mempertahankan kedaulatan negara yang kita capai pada hari ini. Ini merupakan rumusan pembelajaran berkaitan dengan pertapakan British di Singapura. Sebagai nak uji pengukuhan, nak uji minda anda pada hari ini, beberapa soalan yang cikgu paparkan di sini untuk nak kongsi dari segi cara menjawab dan cara memilih jawapan yang tepat berkaitan dengan soalan objektif. Iaitu soalan objektif biasanya bahagian A dan soalan bahagian B ialah soalan struktur, soalan bahagian C ialah soalan esei. Cuma soalan-soalan yang cikgu paparkan ini memang amat menyentuh dengan tajuk yang cikgu kupaskan kepada pelajar sebentar tadi. Soalan yang pertama, kita lihat satu persatu secara jelas cara menjawabnya. Antara yang berikut, manakah negara yang menjadi persaingan kepada British di alam Melayu pada tahun 1819? Okey. A ialah Perancis. Adakah betul ataupun tidak? Sekiranya salah jawapan Perancis, sila pangkahkan jawapan itu. Dan B, Belanda. Memang tepat sekali pelajar bahawa jawapan B, Belanda. Pada masa yang sama, Belanda berada di Betawi ataupun di Indonesia. Dan satu persaingan yang hebat British di tanah Melayu dengan Belanda sahaja. Kerana pada tahun 1824 wujudnya satu perjanjian Inggeris-Belanda. Kerana terbahaginya wilayah tanah Melayu, alam Melayu kepada 2 lingkungan pengaruh. Dan C ialah Portugal. Portugal tiada kaitan dan Sepanyol memanglah datang ke alam Melayu tapi bukan di tanah Melayu dan Singapura. Sepanyol datang ke Filipina. Jawapan yang tepat ialah B, pelajar. Seterusnya, kita lihat yang tadi cikgu sudah paparkan kepada pelajar-pelajar semua berkaitan dengan 2 perjanjian yang telah ditandatangani antara pemerintah Johor dengan wakil British Stamford Raffles dan John Crawford. Dan yang kedua, soalan yang kedua, maklumat berikut berkaitan dengan pertapakan British di Singapura. Cuma soalan yang dikendaki ialah apakah kesan perjanjian tersebut? A. Pertempatan British di Singapura. B. Kedaulatan Kerajaan Johor Riau. C. Penghapusan jawatan Sultan Johor. Dan D. Singapura keluar dari Johor. Jadi jawapan yang paling tidak logik, paling salah ialah D. Singapura keluar dari Kerajaan Johor. Jawapan yang tepat di sini ialah pertempatan British di Singapura. Kerana tadi cikgu sudah beritahu kepada pelajar semua, 2 perjanjian inilah yang membolehkan kuasa British secara rasminya bertapak dengan Singapura setelah British menaikkan bendera Union Jack. Baiklah pelajar, sebelum cikgu masukkan soalan struktur,
Di sini, cikgu akan paparkan, nak kongsi kepada pelajar bagaimana cara nak menjawab soalan struktur berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Iaitu, cara menganalisis soalan. Soalan struktur ataupun soalan esei ataupun dipanggil soalan subjektif. Yang pertama sekali, pelajar perlu baca dan fahami soalan terlebih dahulu. Dan yang kedua, gariskan kata tugas. Kata tugas apakah, bagaimanakah, di manakah, dan kata kunci. Selepas anda memahami soalan tersebut, pelajar diharapkan pelajar membuat rangka isi terlebih dahulu sebelum membuat jawapan. Dan pastikan jawapan mempunyai fakta yang mencukupi berdasar kepada peruntukan markah. Sekiranya jawapan 4, faktanya 4 atau 5. Dan semak jawapan di jawapan-jawapan di akhir peperiksaan nanti. Ini merupakan cara menganalisis dan cara menjawab. Dan yang berikutnya pelajar, sedikit perkongsian cara memahami dan teknik menjawab soalan kebat. Yang pertama sekali, pelajar perlu fahami soalan sebagaimana biasa. Analisis dahulu. Analisis soalan yang penting kerana tanpa anda memahami soalan tersebut, memang sukar kita untuk menjawab soalan tersebut. Pastikan pelajar menyatakan fakta, huraian dan contoh. Sejarah memang tak lari daripada ini. Cikgu harapkan pelajar menjawab fakta, huraikan fakta itu dan menyatakan contoh yang berkaitan. Dan fakta yang mencukupi berdasar kepada peruntukan markah. Sekiranya markah 4, jawapannya 5 ataupun 6. Sekiranya markah 8 bagi soalan esei, maknanya nyatakan sama ada 8 atau lebih daripada itu. Dan bagi soalan kebat, cikgu amat berharapkan pelajar di luar sana supaya menulis inferen. Apa itu inferen? Inferen ialah ayat kesimpulan di akhir perenggan, ayat yang terakhir bagi sama ada soalan struktur ataupun soalan esei. Tapi lebih besar kemungkinan cikgu harapkan pelajar masukkan dalam soalan esei berbanding struktur. Kerana esei kita jawab di kertas kajang dan soalan struktur jawab di bawah soalan dalam soalan yang diberikan. Baiklah pelajar. Ini contoh soalan berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari tadi. Berkaitan dengan soalan kebat yang cikgu nak utarakan kerana pada hari ini, pelajar memang amat suka nak menjawab soalan kebat. Kerana soalan fakta, anda boleh baca, anda boleh faham dan anda ingat, tiada masalah. Di sini cikgu ingin kongsikan satu soalan sahaja, iaitu soalan kebat berkaitan dengan pertapakan British di Singapura. Berikan cadangan anda langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Memang tepat sekali bahawa kedatangan British di Singapura, kedatangan British ke Tanah Melayu, memanglah kita, masyarakat tempatan, memang tidak inginkan. Memang kita tidak mahu penjajahan. Inilah soalan menghendakinya pelajar memberi cadangan. Pelajar memberi idea bagaimana untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Ini sebagai contoh dan cadangan jawapan yang cikgu utarakan kepada pelajar semua. Iaitu fakta yang pertama, kempen Cintai Negara. Adakah ya? Memang tepat. Kerana kempen Cintai Negara merupakan adanya semangat cinta negara ataupun dipanggil semangat patriotisme. Yang kedua, peranan pihak sekolah untuk mengadakan sambutan bulan kemerdekaan. Mengapa soalan kebat dipilih menjaga kedaulatan? Memang selari, memang berkait dengan kedudukan dan pertapakan British di Singapura ataupun negeri-negeri lain di Semenanjung Tanah Melayu. Dan yang berikutnya pelajar, cadangan jawapan yang ketiga ialah menanamkan semangat jati diri. Tanpa kita ada semangatnya jati diri, memang kita lupa daratan. Memang kita tidak akan mengenang jasa-jasa pejuang tanah air yang mempertahankan negara dan mendaulatkan negara. Di samping itu juga pelajar, peranan media massa memang amat penting dalam usaha membangkitkan semangat cinta negara. Dan fakta yang kelima, perlu mengadakan ceramah, menghargai jasa tokoh. Siapakah tokoh kita? Tokoh kita merupakan pejuang-pejuang negara. Seperti Perdana Menteri kita yang terdahulu, iaitu bapa kemerdekaan kita, iaitu Tunku Abdul Rahman. Dan fakta yang keenam, peranan keluarga atau peranan ibu bapa dalam memupuk semangat cinta negara dan patriotisme dalam kalangan anak-anak di rumah. Ini merupakan
cadangan-cadangan jawapan yang cikgu utarakan kepada pelajar, dan jawapan yang lain pelajar boleh berikan idea yang lain sekiranya logik, maknanya boleh diterima. Sebagai renungan pembelajaran kita pada hari ini, sebagai suntikan semangat kepada pelajar-pelajar di luar sana, cuba lihat paparan kata-kata yang cikgu kemukakan ini. Apa yang anda lakukan pada setiap hari yang menentukan sama ada anda berjaya ataupun tidak mencapai matlamat anda. Cuba renung-renungkan, cuba fikir-fikirkan. Ini merupakan suntikan semangat kepada anda semua. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain-lain siaran untuk sejarah tingkatan 3 KSSM. Semoga anda dapat panduan dan iktibar sebarang perkongsian yang cikgu utarakan sebentar tadi. Semoga anda berjaya dalam peperiksaan nanti. Selamat maju jaya. Cikgu ucapkan kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi.